Alhamdulillah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi ba'atsahu Allahu ilan nasi mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Alhamdulillah setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Taala dengan limpah kurnianya. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi pada pagi ini bagi meneruskan pembelajaran kita ilmu nahwu dan saraf sudah cuti beberapa lama. Cuti lebih tinggi, lebih panjang dari cuti penggal sekolah katnya. Jadi lebih kurang 2 bulan lah. Dan saya yakin dalam masa cuti ini ramailah tuan-tuan telah pun mengulang kaji ilmu-ilmu yang kita telah belajar yang telah dijalankan selama lebih kurang selama 49 minggu. Maknanya setahun lah. Setahun 52 minggu, jadi lebih kurang setahun lah. Jadi ilmu saraf yang kita belajar tu selama setahun. Dan hari ini insyaAllah kita beralih kepada ilmu nahwu. Nahwu dan saraf. Jadi kita belajar saraf dulu. Kerana saraf ni dia lebih berat. Dan dia lebih complicated daripada ilmu nahwu. Nahwu ni insyaAllah senang je. Jadi hari ini kita mula dengan nahwu. Jadi saya harapkanlah supaya tuan-tuan setelah pun mengulang kaji ilmu tasrif ataupun ilmu saraf tu dan kerana kita mempunyai masa yang cukup lama untuk mengulang kaji. Tetapi walau macam mana pun kalau ada masalah yang timbul, ada masalah yang perlu dibincangkan, kita boleh bincangkan lagi. Kalau tak ada apa-apa, kita akan terus dengan ilmu nahwu hari ini. Jadi ilmu nahwu ini kita menggunakan satu buku yang betul-betul start daripada mula. Jadi kalau tuan-tuan ikutilah step by step, insya-Allah saya rasa tuan-tuan boleh sekali lalu je. Tak payah ulang banyak kali, insya-Allah. Benda ini mudah dipahami. Jadi buku yang saya maksudkan itu telah pun saya uploadkan ke dalam Telegram beberapa kali, lebih daripada sekali lah saya dah uploadkan. Jadi saya harap tuan-tuan semua dah ada kopi dia. Kalau perlu print lah. Kalau tidak perlu tak apa, saya akan displaykan ke dalam kita punya Zoom. Jadi sekarang saya pergi kepada Zoom itu ataupun pergi kepada buku yang kita nak bincang, iaitu buku itu dia. Bab 1 dia kata pengantar ilmu nahwu.
Jadi kita akan mula daripada pangkal supaya tidak ada maklumat yang tercecer, insya-Allah. Jadi kita buka pada muka surat 1 dulu dan kita baca supaya baca dengan baca dengan keseluruhannya supaya tidak ada maklumat yang tinggal. Kerana maklumat yang diberikan di sini adalah berguna untuk kefahaman pada pelajaran yang akan datang. Jadi buku itu terkandung dalam banyak tajuk dan buku ni kita boleh print kerana tuan punya buku ni telah beri kebenaran untuk kita sebarkan. Jadi boleh print, boleh cetak, boleh tulis mala dan sebagainya. Kerana tuan yang menulis buku ni dia lebih kepada mendapatkan pahala daripada mendapatkan bayaran. Jadi boleh dapat dia dapat kita dapat dia punya manfaat daripadanya. Jadi sempena bulan ini bulan Syawal. Jadi apabila bulan Syawal dia disebut juga bulan puasa 6. Bulan puasa 6 ni adalah puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Kenapa Tuhan suruh kita puasa 6 hari bulan Syawal? Bukan wajib tapi sunat saja. Kerana Tuhan nak bagi kita pahala puasa sepanjang tahun. Jadi kita dah puasa 30 hari dalam bulan Ramadan. Jadi nak bagi pahala puasa. Jadi dia minta kita puasa sunat 6 hari. Dengan 6 hari itu maka pahalanya genaplah sepanjang tahun. Betapa untungnya orang yang puasa 6 hari dapat sepanjang tahun. Kalau kita dapat beribadah dalam pada hari Lailatul Qadar, maknanya kita dapat 83 tahun pahala dia. Begitu juga dengan sekarang ni, kalau kita buatlah 6 hari, insya-Allah pahala puasa tu seolah-olah macam segenap ataupun penuh tahun. Jadi maknanya kita tak akan mampu puasa sepanjang tahun. Tetapi kita mampu puasa 6 hari yang mana pahalanya sepanjang tahun. Itulah rahmatnya Allah, penyayangnya Allah pada kita. Bekerjanya sikit tapi pahalanya banyak, insya-Allah. Jadi kita buatlah peluang ini supaya insya-Allah kita dapat memilih ataupun dapat dipersilakan masuk ke syurga melalui pintu Ar-Rahman. Jadi pintu untuk orang yang berpuasa. Jadi mudah-mudahan kita di antara mereka, insya-Allah. Amin. Jadi kita pergi kepada muka surat 1. Tajuk dia adalah bab penghantar ilmu nahwu. Jadi ilmu sarah dah lepas dah, setahun lepas. Dan nota dia ada yang dalam buku tu. Saya harap siapa yang ada memesan buku tu semuanya dah dapat. Kalau tak dapat lagi bagi tahu. Supaya insya-Allah kita boleh buat penghantaran. Jadi yang itu untuk tahun lepas. Untuk hari ini adalah buku ini. Muka surat 1 ataupun bernama bukunya adalah Ilmu Nahwu untuk pemula. Pemulanya beginner lah. Jadi insya-Allah mudahlah untuk mula ni. Tapi kalau kita ikut daripada mula, insya-Allah kita akan merasa senang apabila sampai di peringkat yang lebih tinggi, insya-Allah. Jadi di sini dia kata ilmu nahwu. Penghantar ilmu nahwu. Jadi pernahkah kita berfikir kenapa ada beberapa kata yang sama dalam Quran tetapi memiliki harkah yang akhir, harkah akhirnya yang berbeza. Jadi maknanya di dalam perkataan dalam Quran tu ada perkataan-perkataan yang sama tapi baris hujungnya berbeza. Ada yang atas, ada yang bawah, ada yang tomah dan ada yang kalau mati itu maknanya kita dah tahu dia adalah fa'il. Jadi kalau sekiranya dia ni bukan fa'il ataupun dia ni adalah perkataan nama, maka namanya akhirnya dengan sama ada baris dhamma atau baris atas ataupun baris bawah.
Dia tak ada mati. Mati itu untuk fa'il. Jadi dia kata di sini kadang-kadang dhammah, kadang-kadang fathah, kadang-kadang kasrah. Kadang masa dhammah, ada masa fathah, ada masa bagi bawah. Meskipun kataannya sama. Contoh lafaz Allah. Dalam bismillah, lafaz Allah berbaris kasrah. Macam ini, bismillahi rahmanirrahim. Jadi hi ni ada masa Allah ni bagi bawah, ada masa bagi atas, ada masa bagi dhammah. Jadi masalahnya kenapa dia bagi bawah? Itu yang akan kita nak bincangkan. Itulah yang dikatakan ilmu nahwu. Jadi dalam ayat kursi pula kita jumpa Allah juga. Tapi Allah itu bagi dhammah. Dalam bismillah bagi bawah. Dalam ayat kursi itu bagi atas. Itu Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Jadi hu pula yang bismillah tadi bagi bawah, yang ini bagi dhammah. Kenapa? Itu perbincangan tentang ilmu nahwu. Itu juga dalam ayat lain. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabiri. Jadi ini bagi atas pula. Jadi yang tadi mula-mula bagi bawah dalam bismillah, kemudian dalam ayat kursi Allah itu bagi dhammah, kemudian di dalam ayat Baqarah 153 berbaris atas. Jadi maknanya inilah ilmu yang tentang membicarakan ilmu nahwu, iaitu ada masa di bagi bawah, ada masa bagi dhammah, ada masa bagi atas. Jadi persoalannya, kenapa dia begitu? Kenapa tak semua hu belaka? Kalau ha belaka, kalau hi belaka. Kalau itu bukan bahasa Arab lah. Jadi bahasa Arab ni ada masa hu, ada masa hi, ada masa ha, sebagaimana dalam ayat yang kita contoh, yang kita tunjukkan. Jadi perubahan harakat ini tidaklah sembarangan, bukan pasal letak-letak je. Tetapi ada kaedah yang mengatur perubahan akhir kalimah tersebut. Inilah ilmu nahwu. Kesalahan di dalam memberikan harakah biasa mengubah pelaku jadi korban. Sebaliknya, atau maksudnya kesalahan pemberian harakah, maknanya bagi boleh mengubah pelaku ataupun fa'il, orang yang buat, menjadi orang yang kena buat, ataupun korban, mangsa, ataupun sebaliknya. Maknanya kalau salah bagi, dia boleh jadi yang kita nak kata dia sebagai pelaku, tetapi dia boleh jadi sebagai mangsa kerana salah baris. Contoh dalam ayat ini, daraba Zaidun Bakran. Daraba ini fa'il. Fa'il apa? Fa'il madi. Fa'il madi. Jadi fa'il madi dalamnya ada dia. Huwa Zaidun. Zaidun ni berbaris dhammah. Kenapa dia bagi dhammah? Kerana sebagai pembuat. Zaidun, pembuat. Maknanya pemukul, orang yang memukul. Zaidun. Zaidun ni dia bagi baris dhammah, tanwin, kerana Zaidun ni sebagai pelaku. Atau dalam istilah nahwunya, istilah tasrifnya, fa'il, iaitu pembuat. Jadi Bakran. Jadi Bakran ni bagi atas. Bagi atas ni kerana dia maf'ulun bih. Ataupun orang yang kena buat. Orang yang kena pukul. Jadi yang memukul adalah Zaidun. Apa buktinya? Buktinya bagi dhammah. Kemudian Bakran. Ran ni bagi atas. Bakar ni bagi atas. Bakar ni adalah orang yang kena pukul. Jadi di sini Zaid telah memukul Bakar. Tetapi kalau Zaidun ni kita tukar baris dia kepada atas dan Bakar ni kepada baris dhammah, jadi daraba Zaidan Bakrun. Kalau kita tukar tu maknanya terbalik makna dia. Jadi Zaid, atau yang tadi Zaid telah memukul Bakar. Apabila kita bagi dhammah kan Bakar ni tadi, jadi Bakar pula memukul Zaid.
Tak payah halih tempat duduk, tak apa. Halih baris je, dia sudah makna tempat lain dah. Yang tadi Zaid pukul bakar. Yang ni pula bakar pukul Zaid. Hanya dengan mengubah baris ni. Baris domah dengan baris atas. Jadi baris domah di dalam ayat ini adalah sebagai fa'il, sebagai orang yang membuat ataupun pelaku, manakala bakran adalah maf'ulun bih, berbaris atas. Tetapi kalau bakar pula, bakar ni berbaris domah, jadi bakar ni pula sebagai pemukul dan Zaidun ni sebagai orang yang kena pukul. Cuma baris sahaja ubah. Jadi kenapa baris ni baris domah ini bakar menunjukkan yang berbaris domah tu sebagai pemukul, pembuat, manakala yang baris atas itu adalah yang kena buat, atau istilah yang biasa kita guna adalah maf'ulun bih. Kedudukan dia tak kisah. Boleh bakar dulu, boleh Zaidun dulu. Tapi baris dia yang menentukan sama ada baris atas, baris bawah, menentukan dia sebagai pemukul ataupun yang kena pukul. Jadi ini adalah basic kepada ilmu nahwu, iaitu perubahan baris. Di dua contoh ini adalah cukup jelas. Siapa yang berbaris domah, maka dia adalah pemukul ataupun tukang buat, orang yang membuat. Manakala yang baris atas adalah orang yang kena pukul, atau kita panggil dia maf'ulun bih. Oleh kerana itu, mempelajari kaedah perubahan hakikat akhir ini adalah penting. Maknanya kita kena pentinglah. Ini ilmu yang penting dipelajari supaya kita dapat memberikan makna yang tepat. Kaedah ilmu nahwu adalah satu cabang ilmu bahasa Arab yang membahaskan tentang bagaimana menyusun kalimat yang sesuai dengan kaedah bahasa Arab. Baik yang berkaitan dengan letak kata, kedudukan perkataan itu dalam satu kalimah, ataupun kondisi kata, ataupun harakat air dan bentuk di dalam satu kalimah. Jadi, ada kaitannya dengan kedudukan perkataan itu dan juga harakah dia. Harakah itu yang menentukan makna dia. Jadi selain daripada ilmu nahwu, ilmu penting yang wajib dipelajari adalah ilmu saraf. Ilmu saraf kita dah belajar dah. Kedua cabang ilmu ini wajib dipelajari kerana dengan kedua-dua ilmu ini kita dapat mengetahui bagaimana cara membuat kalimat yang sesuai dengan bahasa Arab yang resmi. Yang resmi ini maksudnya yang sahih lah, yang usaha, yang mengikut bahasa Al-Quran. Orang Arab pun gunakan bahasa Arab juga, tapi orang Arab biasanya dia bercakap dia tidak ikut Quran, dia tidak sangat bergantung kepada fasahah di dalam Al-Quran. Sebab itu kadang-kadang dia orang cakap kita tak faham. Kita faham lagi segi ilmu bahasa nahwu dan saraf, tapi bila dengar dia bercakap kita tak faham. Sebab apa? Sebab dia tak guna fasahah yang digunakan oleh Al-Quran. Jadi kita nak ilmu Al-Quran. Kita bukan nak cakap sangat dengan mereka. Sebab kita duduk di Malaysia ni kan jumpa orang Arab sangat. Tak perlu sangat bahasa Arab dalam percakapan. Tetapi kita baca Quran setiap hari. Jadi kita perlukan bahasa Arab ini, ilmu ini untuk memahami Al-Quran. Jadi adapun bila kita ingin membuat kalimah bahasa Arab yang indah, baik dari sisi susunan, pemilihan kata dan makna, maka tinggi nilai sastranya, maka kita perlu belajar cabang bahasa Arab iaitu ilmu balaghah, ilmu ma'ani, dan juga ilmu ardu, iaitu ilmu bahasa Arab saing. Yang ini kita tak sentuhlah. Yang ini kita tak sentuh kerana ini untuk orang sastrawan bahasa Arab yang saya pun tak faham. Jadi saya pun tak belajar ilmu yang ini. Saya hanya belajar ilmu balaghah, nahwu dan saraf. Jadi ardu ni kita tak pakai dalam Quran. Jadi siapa yang nak belajar ilmu ini boleh belajar di tempat lain lah. Yang mana saya tak mampu nak ajar tentang ilmu sains. Yang kita belajar yang berkaitan dengan Al-Quran.
yang tak berkaitan dengan Al-Quran, yang bahasa-bahasa tu itu sangat sangat complicated lah, sangat kompleks lah. Yang mana yang itu memakan masa bertahun-tahun. Sedangkan yang kita guna untuk baca Quran. Jadi apa perbezaan saraf dengan nahwu? Yang ni tak ada bincang pun tak apa, sebab kita dah bincang lama dah. Tetapi di sini ditulis fokus ilmu saraf ialah perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain yang dikenal dengan tasrif. Tasrif itu saraf lah. Yang kita dah belajar, yang kita belajar ada 10 form. Form 1 sampai form 10 dan 10. Form 1 tu untuk fa'il madhi 3 huruf. Form 2 tu untuk tambahan 2 huruf dengan hamzah, dengan sabdu. Form 3 dengan alif, tambah dengan alif. Form 4 tambah hamzah. Form 5 tambah 2 huruf. Kemudian form 10 tambah 3 huruf. Jadi boleh dilihat dia punya tasrif itu, dia punya makna tasrif atau makna huruf tambahan tu dalam nota yang dalam buku yang baru kita cetak tu. Jadi itu adalah ilmu tasrif untuk mendapatkan makna tambahan huruf. Tambah 1, tambah 2, tambah 3. Dalam buku tu membincangkan hanya 3. Tambah 1, tambah 2, tambah 3. Tetapi 1 tu ada 3, tambah 2 perkataan, 2 huruf, ada 5, dan kemudian tambah 1 perkataan, ada 1, jadi jumlahnya adalah 9, campur form 1 atau form 1 atau 3 huruf, jadi dia 10 form, 10 bentuk tambahan huruf. Jadi apabila kita baca Quran, kita jumpa dengan huruf yang ada tambahan, maka kita dapatkan makna dia. Kalau tambah 1 makna apa? Tambah 2 makna apa? Tambah alif makna apa? Tambah sabdu makna apa? Jadi hal itu kita kena mahirlah. Jadi untuk itu gunakan buku tu, asal kita lupa je tengok buku tu. Sebab di atas tu dah diterangkan, tambah 1, tambah alif, tambah 2, tambah 3, tambah 3 dan sebagainya. Jadi cepat nak refer. Dan di sebelahnya tu ada makna dia. Jadi kita dapat makna dia, kemudian refer balik dengan Quran. Adakah dia punya itu makna yang mana satu? Sebab yang kita bagi makna tu banyak. 1, 2, dari kada masanya sampai 5 makna. Makna yang mana? Yang pertama ke, yang kedua ke, yang ketiga, dan sebagainya. Jadi saya harap buku tu dapatlah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, insya-Allah. Tapi kalau ada pertanyaan, boleh kita bincang lagi. Jadi dalam ilmu saraf biasanya mengetahui bentuk kata yang sesuai yang digunakan untuk kalimat. Sedangkan ilmu nahwu fokus pada bagaimana kita merangkai kata-kata menjadi sebuah kalimat yang sempurna, baik dari sisi susunan kata tersebut atau perubahan akhir setiap kalimat dikenal sebagai istilah i'rab. Jadi ilmu untuk bicara kenapa masa ini di bahagian atas, ada masa bahagian bawah, ada masa bahagian dhammah, itu adalah berkaitan dengan istilah i'rab. Ilmu i'rab. Ilmu i'rab itulah yang menentukan dia bahagian atas ke, bahagian bawah ke, bahagian dhammah ke. Jadi kita kena belajar ilmu i'rab dengan sebaik-baiknya. Tapi sebelum tu kita kena faham dulu atau kita kena hafal dulu sifat 2. Fa'ala, fa'alu tu. Itu kena hafal. Kalau tuan-tuan belum hafal lagi, berusahalah untuk menghafalkan. Kerana kalau tak faham dan tak hafal, tiada maaf bagimu. Kita tidak akan faham perkataan yang kita jumpa ataupun nak beri makna kalau ilmu tu kita tak hafal. Kalau kita tak sifat 2 tu kita tak hafal, bagi memang menimbulkan banyak masalah. Oleh kerana itu, ambillah masa untuk hafal tu. Hafal fa'ala, fa'alu, fa'ala, fa'ala, fa'alu, kemudian fa'alta, fa'altuma, fa'altum dan sebagainya sampai ke ana, nahnu. Itu kena. Tak ada pilihan. Tak ada maaf bagimu. Kena. Jadi apa pentingnya belajar ilmu nahwu? Di sini diterangkan apa pentingnya belajar ilmu nahwu. Jadi ilmu nahwu adalah ilmu wajib dikuasai untuk membolehkan memahami kaedah penyusunan kalimat bahasa Arab. Wajib. Kalau tak faham, kalau tak ada ilmu nahwu, maka kita tak boleh nak susun perkataan dalam bahasa Arab.
Bahasa Arab memiliki pola kalimat yang berbeza dengan bahasa Melayu ataupun bahasa Indonesia. Kerana ia tidak hanya berbicara tentang susunan kata dalam satu kalimat, tapi juga berbicara tentang huruf akhir. Daripada satu kata, dari satu kataan yang ada padanya kalimat. Bila keadaan huruf terakhir satu kata berbeza, maka berbeza pula maknanya. Sebagaimana contoh yang telah kita sebutkan tadi. Bagi Muslim, belajar bahasa Arab merupakan satu kewajipan. Di sini satu keharusan. Harus di sini maksudnya kewajipan. Bagaimana kita boleh memahami kandungan Al-Quran bila kita tidak memahami bahasanya? Kita tak akan faham Al-Quran kalau kita tak faham bahasa dia. Bagaimana kita boleh menyelami lautan hikmah di dalam hadis-hadis Nabi bila bahasa Arab kita tidak faham? Allah SWT berfirman, ini firman Allah Ta'ala dalam surah Yusuf, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Dalam surah Yusuf, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar kamu memahami. Pasal apa Allah turunkan Quran dalam bahasa Arab? Tidak dalam bahasa Melayu? Tidak dalam bahasa Cina ke, bahasa Inggeris ke? Kerana agar kamu memahaminya. Jadi Al-Quran ini mula diturunkan kepada orang Arab, iaitu diturunkan pada Rasulullah dan di kalangan Rasulullah, orang-orang Quraisy, orang-orang Arab yang menggunakan bahasa Arab yang tinggi. Sastrawan mereka tinggi. Jadi Quran lebih tinggi daripada sastraan mereka. Jadi kenapa diturunkan dalam bahasa Arab? Kerana dia nak bagi kita faham. Supaya kita faham apabila membaca Al-Quran. Itulah dia punya tujuan kenapa diletakkan dalam bahasa Arab. Kalau dia dibahasakan Urdu, orang Urdu sajalah faham. Begitu juga dalam bahasa Inggeris. Hanya orang bahasa Inggeris yang faham. Tapi dengan bahasa Arab ni, pada zaman itu seluruhnya faham. Dan kita adalah wajib belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Dan insya-Allah dengan bahasa Arab itu, kita dapat faham Al-Quran. Dari ayat ini juga menunjukkan bahawa kalau kita nak belajar maksud Al-Quran, nak belajar Al-Quran, kita kena belajar melalui bahasa Arab. Kalau kita belajar dengan bahasa Melayu, sudah tentu tak tepat. Makna yang dia bagikan itu tak akan sama dengan makna di dalam Al-Quran. Kerana perkataan dalam bahasa yang lain daripada Al-Quran tak sebanyak atau tak sekaya atau tidak sempurnanya bahasa itu. Jadi tak ada bahasa yang sesempurna Al-Quran, melainkan bahasa Arab. Oleh kerana itu, belajar Quran adalah wajib, maka belajar bahasa Arab juga adalah wajib kerana kita hendak memahami Al-Quran. Begitu juga dikata ayat dalam surah Su'ara 195, bilisanin Arabiyan mubin. Jadi Quran itu bilisani. Lisani dengan kata-kata. Lisan asalnya lidah. Lidah Arab mubin, yang jelas. Jadi ke atas tadi dikata diturunkan Quran dalam bahasa Arab supaya kamu berfikir atau kamu dapat memahami. Dan dalam surah Asy-Syu'ara 195, bahasa Arab yang jelas. Maknanya yang fasih. Fasihah. Bukannya bahasa Arab yang dia orang cakap di pasar-pasar tu. Itu bahasa pasar. Bahasa pasar tu tak ada dalam Al-Quran. Kalau kita pandai bahasa pasar, kita tak mungkin juga pandai bahasa Al-Quran. Benda tu berbeza. Kenapa? Kerana bahasa Arab dengan bahasa Fusha, bahasa yang dipanggil bahasa pasar ni, saja diwar-warkan oleh penjajah supaya orang Arab ni jangan faham Al-Quran. Supaya mereka bercakap antara mereka tidak menggunakan bahasa fasih bagaimana Quran, tapi gunakan bahasa pasar. Tujuannya supaya mereka bila dia faham bahasa pasar dan dia lupakan bahasa fasahah tu, menyebabkan bila dia baca Quran dia tak faham. Dan rancangan mereka itu berjaya. Kalau kita pergi ke Mekah ke atau ke negara Arab ke, kalau kita cakap bahasa melalui bahasa Al-Quran, mereka tak faham. Dan bila dia bercakap pula, kita tak faham.
Sebab kita belajar pasal Al-Quran, dia belajar pasal bahasa. Jadi oleh kerana itu adalah wajib belajar bahasa Al-Quran. Kemudian dalam surah Az-Zumar ayat 28, Tuhan kata Qur'anan Arabiyan ghairizi awaj la'allahum yattaqun. Al-Quran itu dalam bahasa Arab dan tidak ada kebengkokannya. Bahasa Arab dalam Quran tak ada bengkok. Tak ada dia punya kesalahan. Tak ada dia punya keraguan. Benda tu sahih, betul, benar dan tepat. Apa sebabnya? La'allahum yattaqun, supaya kamu bertakwa. Makna apabila kamu membaca Quran di dalam bahasa Arab dengan nahwu dan syarah yang betul, maka kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Di sini la'allahum yattaqun, supaya kamu menjadi orang bertakwa. Maknanya kalau kita baca Quran di dalam bahasa bukan bahasa Quran, maka kamu tak akan berjumpa dengan ni, supaya kamu bertakwa. Sebagaimana orang berpuasa juga, la'allakum tattaqun. Kamu nak jadi orang bertakwa, kamu kena puasa sebagaimana yang dikehendaki. Kamu nak menjadi takwa, kenalah belajar bahasa Arab sebagaimana bahasa dia. Kalau kita belajar terjemahan sahaja, mungkinlah dapat 25% ke maksud dia, ataupun 30% saja maksudnya. Kita tak akan dapat 100% makna ataupun maklumat yang Tuhan nak sampaikan melalui bahasa selain daripada bahasa Al-Quran. Oleh kerana itu, kita tak ada pilihan untuk memahami Quran dengan sebaik-baiknya, melainkan kita kena belajar bahasa Arab, atau tingkat kita ni belajar nahwu dan syarah, dan kita tambah dengan balaghah bagi mendekatkan lagi maksud yang hendak disampaikan. Kita akui bahawa kalau kita hanya belajar nahwu syarah saja, kena kita belajar sedikit balaghah, kita akan dapat lebih maklumat, tetapi tak tepat lagi. Nak tepat lagi, banyak lagi ilmu-ilmu lain yang kita kena belajar. Yang itu saya tak boleh nak ajarlah. Saya hanya mampu ajar yang itu saja, yang saya tahu saja. Iaitu ilmu nahwu, nahwu dan syarah, lepas itu balaghah, insya-Allah. Yang atas-atas lagi itu saya pun tak mampu. Insya-Allah sama-samalah kita akan mencari ilmu-ilmu untuk mendapatkan fahaman yang lebih tepat maksud yang hendak Allah sampaikan daripada ayat-ayat Al-Quran. Dan Umar bin Khattab, Sayyidina Umar, Amirul Mukminin yang kedua, berkata apa? Dia kata, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab. Maksud bahasa Arab di sini bahasa Arab Al-Quran. Kerana bahasa Arab Quran adalah sebahagian daripada agama kamu. Belajar bahasa Arab ni, bahasa Arab Al-Quran ini adalah sebahagian daripada agama kamu. Ta'allamu arabiyyata fa innaha min dinikum. Jadi belajarlah bahasa Arab kerana bahasa Arab ini adalah sebahagian daripada agama kamu. Mana agama Islam. Yang kata lainnya, kalau kamu tak faham bahasa Arab Al-Quran, maka kamu tak akan faham maksud sebenar yang tak disampaikan oleh Allah kepada kita. Dan Imam Syafi'i pula berpendapat, orang yang menguasai ilmu nahwu, maka dia akan dimudahkan untuk memahami seluruh ilmu Islam. Man tabakhara fil nahwil hatta fil nahwi tada ila kulli ulu. Jadi orang yang menguasai ilmu nahwu, man tabakhara fi nahwi tada ila kulli ulu. Jadi orang yang menguasai ilmu nahwu, maka dia akan dimudahkan untuk memahami seluruh ilmu Islam. Jadi belajar nahwu ni bukan hanya menyenangkan atau memahami Al-Quran, tetapi seluruh ilmu berkenaan dengan Islam.
Maknanya tak rugi langsung belajar bahasa Arab Quran, kerana bukan Quran saja yang kita boleh faham, tetapi seluruh ilmu bertentangan Islam kita akan faham, kerana banyak ilmu-ilmu tentang Islam ni ditulis dalam bahasa Arab. Ada juga yang tertulis dalam bahasa selain Arab, Inggeris, Urdu dan sebagainya. Tetapi dengan tidak memahami Al-Quran, bahasa Al-Quran, maka dia tak akan sampai maksimum makna yang dikehendaki. Oleh kerana itu, marilah kita berdoa kepada Allah agar kita dimudahkan di dalam mempelajari bahasa Arab, agar kita boleh memahami agama kita dengan baik. Ini dia punya mukadimah dia. Sejauh ini, saya rasa tak ada apa-apa masalah kan. Ada apa-apa perkara berbangkit? Kalau ada, silakan kita boleh bincang bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Alhamdulillah. Ada ya? Tak ada, kita teruskan kepada muka surat berikutnya, iaitu muka surat 6. Ilmu Nahu untuk beginner. Untuk yang mula lah. Yang nombor 1, 2 ni adalah mengenai unsur penyusunan kalimat. Macam mana nak susun kalimat mengikut ilmu Nahu, ilmu saraf. Seperti yang kita ketahui, kalimat merupakan susunan daripada beberapa kata yang memiliki makna. Dalam bahasa kita, banyak digunakan definisi kata seperti kata kerja, kata benda, kata sifat, kata sambung, kata hubung, kata tanya dan sebagainya. Begitu juga dalam bahasa Arab, memiliki banyak istilah-istilah kata yang lebih kurang sama dengan bahasa kita. Hanya sahaja dalam bahasa Arab, seluruh kata yang ada boleh dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Jadi dalam bahasa Arab, Quran, perkataan ini boleh disimpulkan kepada 3 kelompok ataupun 3 bahagian. Iaitu bahagian yang pertama, fa'il, perbuatan ataupun kata kerja. Yang kedua, isim. Yang kedua, isim termasuklah kata-kata sifat. Dan yang ketiga, huruf. Kata sambung, kata hubung. Jadi, ada 3 bahagian bahasa Arab ni. Walaupun bahasa Arab ni banyak, tapi dia boleh dibagi kepada 3. Iaitu fa'il, perbuatan, kemudian isim. Isim adalah kata benda, nama benda, dan juga kata sifat. Benda dan sifat tu adalah isim. Dan yang ketiga, huruf. Huruf adalah kata sambung ataupun hubung, kata menghubungkan. Kita akan belajar, kita telah belajar fa'il, dan sekarang ni insya-Allah kita belajar isim, dan habis isim ni kita akan sambung dengan huruf. Huruf ni kita hanya boleh faham kalau sekiranya kita faham fa'il, kita faham isim. Huruf ni dia lebih mendalam dia punya kajian dia. InsyaAllah kita akan buat ataupun kita akan bincangkan huruf ini sesudah habis habis Nahu. Dulu saraf kita belajar setahun, 49 minggu. Ini 5 minggu yang ke-50. Setahun lah kira-kira. Nanti huruf ni saya rasa lebih kurang tu jugalah kot. Lebih kurang dalam setahun jugalah. Ataupun lebih sikit lah sebab dia lebih banyak dia punya perbincangan dia. Kemudian huruf lebih lagi dia punya kajian dia lebih mendetail. Agaknya dalam setahun jugalah kot. Ini cuma kita anggarkannya lah. Jadi makna kelas kita ni secepat-cepatnya 2 tahun lagi akan habis. 2 tahun lagi. Itu paling cepat tu. Kalau sekiranya ada benda-benda yang perlu kita ulang dan sebagainya, maka dia akan bertambah lama lah. Jadi belajar bahasa Arab ni memang tidak belajar seperti bahasa lain. Dia memakan masa yang lama lah. Melainkan kita duduk bersama-sama dengan orang yang berbahasa Arab, hari-hari kita gunakan tu, jadi kita boleh dapat ilmu tu macam
kanak-kanak dapat bahasa Melayu sekarang daripada mak ayah dia. Dia tak adalah belajar bertulis macam ni. Tapi dia belajar boleh masuk melalui pendengaran dia daripada mak ayah dia. Jadi oleh kerana itu, bersabarlah. Tak ada shortcut lah belajar bahasa Arab. Dan dia punya tu, step itu kita kena ikut. Kalau yang ini kena hafal, kena hafal. Kalau yang ini kena mahir, kena mahir lah. Kalau kita buat macam tak berapa nak beri perhatian sangat, memang ikut pengalaman yang lepas memang susah lah. Melainkan kita beri perhatian sebaik-baiknya. Ada masa je kita baca Quran, bila baca Quran kita tengok kataan tu, kita tengok dia punya nahu dia apa, saraf dia apa, huruf dia apa. Jadi sekarang ni kita pergi contoh di sini. Contoh di sini dia kata zahaba Zaidun ila madrasah. Jadi zahaba adalah fa'il madhi. Fa'il madhi. Dan Zaidun adalah fa'il. Zahaba maknanya dia telah pergi. Siapa dia tu? Dia tu adalah Zaidun. Zaidun ni bagi dhamma bermakna dia adalah pelaku. Dia adalah pembuat. Jadi Zaid telah pergi. Ila ni adalah ke madrasah. Jadi ila ni adalah huruf. Dipanggil huruf. Iaitu huruf alif bata yang ada makna. Kalau sekiranya bukan huruf. Bukan huruf yang dimaksudkan di sini. Tapi huruf ijiyah untuk mengeja satu benda digunakan huruf kha sebagai contoh. Tapi dia tak ada makna. Tapi kalau ya ada makna. Ya makna saya. Kalau sekiranya a ada makna. A maknanya adalah adakah. Ila ada makna. Ila adalah ke. Jadi itu adalah huruf. InsyaAllah kita akan pergi mempelajari huruf apabila ilmu isim ini telah habis. Jadi kalimah di atas memiliki 3 unsur. Fa'il, kata kerja adalah zahaba. Dan isim adalah Zaid dan madrasah. Madrasah adalah sekolah. Huruf adalah huruf Arab yang memiliki makna iaitu ilah. Ilah ni adalah huruf. Alif, lam, ya. Huruf. Jadi huruf ni tetapi ada makna. Macam Hamzah. A adalah huruf. Tapi dia adalah huruf yang ada makna. Jadi dia termasuk dalam kalimah kata huruf di dalam ilmu nahwu. Jadi contoh di atas zahaba adalah kata kerja. Fa'il. Dan Zaidun dan madrasati adalah kata benda, isim. Berupa nama orang dan nama tempat. Ila adalah huruf yang bermaksud ke. Ataupun huruf-huruf yang ada mengandungi makna. Hanya 3 unsur ini yang ada pada kalimat bahasa Arab, meskipun setiap unsur ini memiliki jenis dan pembahagian yang bermacam-macam. Pada pengantar ini kita akan mempelajari jenis bahagian fa'il, isim dan huruf yang wajib diketahui, dipahami oleh pelajar semua. Okey. Ada masalah berbangkit? Tak ada ya? Tak ada, kita teruskan. Fa'il. Fa'il ni hanya sebagai untuk mengulang kaji hak yang kita dah belajar dulu. Jadi fa'il mengenal fa'il. Fa'il umumnya dikenal dalam bahasa kita sebagai kata kerja seperti kataba. Kataba dia telah menulis. Dan alima dia telah tahu. Dalam bahasa Arab kata kerja ada 3 jenis. Ini ulangilah tuan-tuan dah tahu semua ni. Fa'il madhi. Fa'il madhi adalah kata kerja untuk masa lampau yang telah dilakukan. Contohnya kataba maknanya telah menulis. Dia telah menulis. Alima dia telah tahu. Manakala fa'il mudhari'
sedang. Baik, adalah fa'il sedang. Adalah kata makna sedang atau akan dia melakukan. Contohnya yaktubu. Yaktubu dia sedang menulis ataupun akan menulis. Ya'lamu dia sedang tahu ataupun akan tahu. Fa'il amar, fa'il amar adalah fa'il perintah. Contohnya uktub, maknanya tulislah. Maknanya dia menulis apa, dia memberi arahan, tulislah. Dan tulislah ni mestilah diberi arahan kepada orang yang depan dia, yang depan kita. Apabila kita nak beri perkataan amar, fa'il amar, mestilah beri kepada orang yang ada depan kita. Orang yang depan kita tu siapa? Satu, awak. Awak laki-laki, awak perempuan. Awak laki-laki 2 orang, awak laki-laki, awak perempuan 2 orang. Dan mereka pula, awak ataupun kamu. Kamu 3 orang ke atas ataupun laki-laki ataupun perempuan. Jadi maknanya di dalam fa'il amar ni ada dia punya fa'il dia. Fa'il dia siapa? Anta. Boleh jadi anta, boleh jadi antuma, boleh jadi antum, boleh jadi anta, anti, antuma dan antuna. Jadi ada dua orang yang boleh kita beri perintah, iaitu awak laki-laki dan awak perempuan. Sama ada seorang, 2 orang ataupun 3 orang. Kemudian berikut inilah label contoh fa'il bagi berbagai kata kerja. Ini ulangan. Jadi kalau tak wakil pun tak apa, sebab benda ini tuan-tuan dah beberapa kali, dah setahun lah jumpa. Tapi macam mana pun sebagai ulangan, nazara. Nazara maknanya dia telah melihat. Fi'il madi dia yanzuru. Dia sedang ataupun akan melihat. Kemudian fi'il amar dia unzur. Lihatlah. Ini arahan. Begitu juga jalasa. Dia telah duduk. Yajlisu. Dia sedang duduk atau akan duduk. Ijlis. Duduklah. Fataha. Buka. Dia telah buka. Yaftahu. Dia sedang membuka atau akan membuka. Kalau iftah. Bukalah. Iftah kitab. Iftah kitab buku. Maka bukalah buku kamu. Sami'a, dia telah mendengar. Yasma'u, dia sedang mendengar atau akan mendengar. Isma', awak dengarkanlah. Isma' di dalamnya ada awak. Kalau hasiba, dia telah mengira ataupun dia telah menghitung. Yahsibu, dia sedang menghitung. Ihsab, awak hitunglah. Awak hitunglah hitunglah pahala kamu sebelum kamu dihitung oleh malaikat. Sebagai contoh. Jadi ihsib maknanya hitunglah, kerjakanlah. Jadi untuk rumus perubahan dari fa'il madi ke fa'il mudhari' serta amar itu dibincang di dalam ilmu saraf. Yang mana ilmu saraf kita telah pun lepaslah dan tidaklah lengkap sangat yang kita dah lepas tu, tetapi kita merangkumi maknanya asas-asas penting di dalam ilmu fa'il ataupun ilmu berkaitan dengan tasrif ni. Jadi apakah semua fa'il adalah kata kerja? Apakah makna fa'il dan makna kata kerja? Semua. Umumnya fa'il adalah kata kerja sebagaimana contoh yang telah kita sebutkan tadi. Akan tetapi tidak semua fa'il itu kata kerja. Tak semua yang dimaksudkan fa'il itu adalah kata kerja. Kerana apa? Kerana ada juga fa'il yang merupakan kata sifat. Jadi kata kerja ni, fa'il ni boleh jadi 2 makna. Satu kata kerja, satu lagi kata sifat. Sifat tu dikira fa'il. Sebab dia melibatkan masa. Melibatkan masa.
maknanya telah, akan dan sebagainya, itu adalah melibatkan masa. Apabila melibatkan masa, maka dia adalah dianggap sebagai fa'il walaupun dia sifat. Jadi kata-kata sifat seperti fa'il yang ada pada bab yang kelima sulasi mujarad. Ingat lagi? Sulasi mujarad, kata-kata bab yang kelima? 3. Kalau tak ingat, kena refer lah. Apa yang dimaksud dengan bab 5 sulasi. Mujarad. Maknanya macam kataan karuma. Karuma itu adalah mulia. Mulia itu adalah fa'il. Tapi fa'il berbentuk sifat. Dia fa'il. Dia orang yang mulia. Fa'il. Tapi mulia itu adalah sifat. Jadi semua dalam bab 5 adalah dia bab 5 sulasi. Bab 5 3 huruf mujarad. Itu adalah dikatakan fa'il. Fa'il berbentuk sifat. Kaedahnya semua kerja adalah fa'il. Tetapi tidak semua fa'il adalah kerja. Jadi semua fa'il adalah kata kerja, tapi tidak semua fa'il adalah kata kerja. Contoh macam ni. Husana. Husana yahsinu. Jamula yajmulu. Qaruba yakrubu. Ba'uda yab'udu. Karuma telah mulia, yakrumu. Jadi karuma, dia telah mulia. Dia telah mulia ni adalah fa'il. Tapi fa'il ini fa'il sifat. Menunjukkan sifat. Jadi karuma ni adalah sifat. Sifat mulia. Tapi dia telah membuat mulia. Dia telah mulia. Maknanya fa'il. Dan fa'il itu menunjukkan sifat. Ataupun bab 5 sulasi mujarad. Jadi, ini fa'il madhi dia. Ini fa'il mudhari' dia. Kita panggil fa'il. Tapi dia sebenarnya sifat. Dia sedang mulia ataupun dia telah mulia. Jadi fa'il sulasi mujarad bab 5 di atas adalah kata-kata sifat. Namun kerana memiliki makna yang berkaitan dengan waktu, maksud di waktu itu telah dan sedang atau akan datang, maka dia dikatakan fa'il. Maka kata sifat ini juga termasuk fa'il. Kerana definisi fa'il adalah, ini definisi fa'il. Kata yang mengandungi sebuah makna yang ada pada dirinya berkaitan dengan waktu. Kata yang ada padanya waktu. Ataupun kalimatun dalat ala makni fi nafsiha. Iaitu kata yang mengandungi makna pada dirinya adalah waqtaranat bi zaman. Jadi ada mengandungi makna berkaitan dengan waktu. Jadi kata kalimat yang menunjukkan makna pada dirinya berkaitan dengan zaman, dengan waktu. Jadi apabila berkaitan dengan waktu itu dikatakan fa'il. Definisi fa'il dikatakan dengan kata yang mengandungi waktu. Waktu yang dimaksudkan adalah telah, sedang dan akan. Oleh kerana itu, meskipun fa'il bab 5 memiliki makna kata sifat, namun kerana maknanya mengandungi keterangan waktu, maka dia termasuk dalam fa'il. Jadi semua kata kerja adalah fa'il, tapi tidak semua fa'il adalah kata kerja. Fa'il yang macam mana yang tidak kata kerja? Yang tidak kata kerja yang bermaksud sifat. Okay? Tapi dia melibatkan waktu. Apa tanda fa'il? Yang ini kita dah belajar. Di antara tanda fa'il adalah qad. Qad ini artinya sesungguhnya. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya beruntunglah ataupun menanglah orang-orang yang beriman. Surah Al-Mu'minun. Tadi dengan adanya qad tu, selepas qad mesti fa'il. Apabila lepas qad mesti fa'il. Yang bermaksud sesungguhnya.
Jadi aflaha merupakan fa'il, sin. Sin juga adalah tanda dia fa'il. Sa. Sayaqulu sufaha minan nas. Jadi sa ni mestilah duduk di depan fa'il, perkataan fa'il. Dalam hal ini fa'il madi. Maknanya akan. Akan mestilah fa'il madi. Tak boleh. Akan ni fa'il mudhari'. Mudhari' qad. Fa'il madi sa. Sayaqulu sufaha maknanya tak sekejap lagi, tak lama lagi akan berkatalah orang-orang bodoh. Sayaqulu sufaha minan nas. Jadi akan berkatalah orang-orang yang bodoh daripada manusia. Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata. Berkata apa? Berkata, kenapalah dia berpindah apa dia punya kiblat daripada Baitul Maqdis kepada Baitullah. Orang tu akan kata, orang tu tak puas hati, orang tu tak setuju. Maknanya pihak-pihak kafir waktu itu tidak bersetuju ataupun mengatakan bahawa perpindahan itu adalah benda yang tak menguntungkan. Tapi Allah kata, dia belum kata lagi. Tapi Allah beritahu Nabi Muhammad dalam Quran, sayaqulu sufaha minan nas simalla wanhum. Kemudian pertukaran dia punya kiblat. Jadi akan berkatalah orang-orang akannya kurang. Ataupun sufaha ni orang bodoh lah daripada manusia. Apa yang dia akan kata? Kenapa dia pindahkan dia punya kiblat daripada Masjidil Aqsa pada Masjidil Haram. Ataupun depannya ada saufa. Saufa. Kalau ada saufa, lepasnya tu mestilah fa'il. Dan fa'ilnya adalah fa'il mudhari'. Sebab saufa ni akan juga. Tapi akan ni lebih lama daripada sa. Kalau sa, maknanya tak lama lagi. Tapi kalau saufa, akan datang juga, tapi lambat lagi. Jadi saufa. Jadi kalau depannya ada saufa, lepas je saufa tu mestilah perkataan fa'il. Itulah tanda fa'il. Contoh di sini, kalau saufa ta'lamun, jangan begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatan kamu itu. Jadi mereka ini menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah. Lepas tu, tak apa, awak tolaklah. Tapi tak lama lagi, awak akan tahu hak mana yang betul, hak mana yang salah. Hak yang kami bawa betul ke ataupun yang kamu pergi sembah patung-patung tu yang betul. Jadi saufa ni maknanya akan datang tapi bukan masa yang dekat, masa yang jauh. Dimaksudkan saufa di sini adalah di akhirat nanti. Sekarang ni kamu tak percaya, tak apa. Tapi di akhirat besok, apabila kamu dah nampak dah api neraka itu macam mana sifat dia, macam mana rupa dia, waktu itu muka orang kafir akan berubah daripada berubah muka kepada hitam legam. Kerana dia takut sangat. Sebelum ni tak percaya. Bila dah nampak dah, barulah percaya dan muka mereka bertambah hitam. Kerana apa? Kerana mereka tahu bahawa itulah tempatnya mereka akan dicampakkan. Jadi, kalau saufa ta'lamun, kamu akan tahu. Dalam surah Takasur. Surah Takasur ini, surah menceritakan keadaan orang-orang kafir yang tak percaya kepada hari kiamat. Dia di sana besok, dia akan bertukar wajah dia daripada tak hitam kepada hitam legam kerana takut sangat melihatkan neraka yang begitu bengis, begitu menyeksakan. Takasur. Takasur ini maknanya pada perkataan takasar. Itu banyak. Banyak apa? Banyak manusia tak percaya kepada hari kiamat. Dan pada hari itu, mereka akan berubah wajah kepada muka hitam kerana percaya di waktu itu. Sebelum ni tak percaya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya diakhiri dengan ta. Diakhiri dengan ta mati. Bukan saja ta mati, ta bagi dhamma, ta bagi atas, ta bagi bawah. Itu menunjukkan dia adalah fa'il. Jadi kalau di ujungnya dengan ta bagi mati,
menunjukkan ta taknis, menunjukkan kata kalau fa'ala jadi fa'alat. Kalau fa'ala maknanya dia sedang buat, lelaki. Kalau fa'alat ta mati hujungnya maknanya dia seorang wanita ataupun hiya seorang wanita telah membuat. Jadi ta taknis ini tidak memiliki arti yang khusus, hanya huruf tambahan saja. Ta ini merupakan ciri fa'il madi dhamirnya hiya, maknanya untuk perempuan. Contoh macam ayat ini. Qalat namlatun ya ayyuhal namlu udkhulu masakinakum. Berkatalah seekor semut. Qalat maknanya seoranglah, satu ekor. Apa semut tentang kata? Dia kata kepada semut-semut yang lain. Ataupun bos semut lah. Bos semut itu berkata kepada semut-semut yang lain, masuklah kamu ke dalam sarang-sarang kamu. Jangan kamu nanti terpijak oleh tentera siapa ni? Qalat namlatun. Tentera siapa? Ya. Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman. Jadi perkataan ini Nabi Allah Sulaiman dengar. Orang lain tak dengar, tapi Nabi Allah Sulaiman sendiri yang dengar. Perkataan ini disebutkan oleh ketua semut supaya suruh rakyat dia semua masuk dalam sarang kerana tentera Nabi Allah Sulaiman nak lalu. Nanti dia akan terpijak, kamu akan binasa. Jadi qalat. Qalat ni kenapa qalat? Kerana semut. Semut ni adalah binatang. Dia anggap sebagai muannas. Jadi qalat. Seorang semut. Tapi tak betul lah kata seorang semut. Jadi seekor bersemut berkata kepada semut-semut. Namlatan, seekor semut. Namlu, semut-semut. Ini dia punya satu. Kalau ini banyak. Namlu ni banyak semut. Jadi wahai semut-semut, masuklah kamu ke dalam lubang kamu supaya kamu tidak dipijak oleh kaki-kaki tentera Nabi Allah Sulaiman. Kerana dia nak lalu di kawasan di mana sarang-sarang mereka berada di situ. Jadi qalat ada ta berbaris mati diakhiri dengan ta yang berharakat sukun. Itu namanya ta taknis. Ta taknis maksudnya ta untuk wanita. Ta untuk wanita. Muzakkar, muannas. Jadi ta taknis ini ta muannas. Maka kata ini termasuklah fa'il. Jadi itu tanda fa'il. Namun perlu diperhatikan bila terdapat kata dalam Al-Quran, hadis ataupun kitab bahasa Arab mengandungi tanda-tanda di atas, maka sudah pastilah benda itu adalah fa'il, kataan itu adalah fa'il. Akan tetapi tidak semua fa'il datang dengan tanda-tanda tersebut. Jadi bukan semua fa'il itu mesti ada salah satu tadi. Ada ta lah, ada apa namanya qad lah, ada saufa, ada sa. Tidak. Tidak semua fa'il yang ada benda tu. Jadi maka sudah pastilah fa'il, akan tetapi tidak semua fa'il datang dengan tanda-tanda tersebut. Banyak fa'il yang terdiri sendiri tanpa tanda yang menyertai. Kalau ada tanda tu, fahamlah kita itu fa'il. Tapi bukan itu saja perkataan fa'il. Banyak yang tidak ada benda tu. Tidak ada 4 ni tadi. Jadi selain daripada fa'il berdasarkan waktu, madi, fa'il mudhari' dan fa'il amar, ada beberapa bahagian fa'il yang wajib diketahui. Iaitu fa'il berdasarkan keperluan terhadap objek. Jadi benda tu jadi fa'il kenapa? Kerana dia memerlukan objek atau memerlukan fa'il apa namanya, memerlukan maf'ulun bih. Apa bunyi tu? Apa bunyi tu? Tak tahu. Okey, tak apalah. Jadi berdasarkan keadaan ada maf'ulun bih. Maf'ulun bih iaitu fa'il muta'addi. Itu yang muta'addi. Dan di samping itu juga ada fa'il lazim. Fa'il lazim dan fa'il muta'addi.
bunyi ni. Handphone ke? Berhenti dah. Okey. Kemudian itu satu. Maknanya selain daripada yang tadi, maka kalau dia berbentuk lazim ataupun mutaaddi, maka dia juga fa'il. Dan juga berdasar kepada aktif ataupun pasif. Aktif maknanya fa'il maklum dan pasif fa'il majhul. Kalau dia bentuk fa'il maklum, fa'il majhul, fa'il tu. Itu tanda dia. Menunjukkan dia fa'il. Atau juga mendusunkan kepada penyusunan fa'il sahih dan fa'il mu'attal. Jadi yang pertama tadi lazim dan mutaaddi, maknanya lazim tak perlukan mutaaddi dan mutaaddi memerlukan penyambut. Kemudian maklum dan majhul. Kemudian berdasarkan sahih ataupun mu'attal. Mu'attal ni apanya? Ada orang ya. Tajuk yang akhir yang kita belajar, kan? Belajar yang last year punya akhir, kan? Ya. Jadi kalau lupa tu buka alik lah. Jadi fa'il berdasarkan keperluan terhadap lazim ataupun mutaaddi. Jadi yang nombor satu tadi. Dalam bahasa kita mengenal kata kerja yang memerlukan objek transitif dan kata kerja yang tidak memerlukan objek itu intransitif. Bagaimanapun bahasa Arab berdasarkan keperluan kepada objek fa'il bagi menjadi dua, iaitu fa'il lazim. Apa dia fa'il lazim ni? Fa'il lazim adalah fa'il yang tidak memerlukan objek intransitif. Contohnya qoma. Qoma ni makna telah berdiri. Jalasa, telah duduk. Jadi telah berdiri, telah duduk ni tak memerlukan dia punya objek. Tidak memerlukan dia punya maf'ulun bih. Qama, dia telah berdiri. Tak ada nak maf'ulun bih dia. Dia telah duduk. Tak ada memerlukan maf'ulun bih. Kedua kata kerja ini secara biasa tidak memerlukan objek. Misalnya qamtu, saya telah berdiri. Jalastu, saya telah duduk. Kedua-dua kalimat ini sudah sempurna. Sekalipun ada tambahan, maka tambahan itu disebut sebagai keterangan, bukannya sebagai objek. Sebagai contoh, jalastu alal kursi. Saya duduk di atas kursi. Sayanya mana dalam kataan jalastu ni? Tu. Tu adalah saya. Jadi jalastu ada tu berbaris dhammah tu menunjukkan saya. Ini menunjukkan fa'il madhi. Ataupun jalasta, awak duduk. Jalasti, awak perempuan duduk. Jadi ta baris dhammah, ta baris bawah, ta baris depan, juga ta baris mati adalah menunjukkan jalastu adalah fa'il. Kalau jalastu, saya duduk, saya telah duduk. Kalau jalasta, awak telah duduk. Kalau jalasti, awak perempuan telah duduk. Jadi jelaslah lepas je perkataan 3 huruf ni ada tu, ada ta, sama ada baris dhammah ke, baris bawah ke, baris atas ke, dan baris mati, dia adalah menunjukkan sebagai fa'il. Jadi kalau tu menunjukkan saya. Jadi saya telah duduk di atas kursi. Jadi contoh kalimat qamtu fil masjid. Saya telah berdiri di dalam masjid. Maka di atas kursi dan juga di dalam masjid merupakan keterangan, bukan objek. Jadi dia punya jalastu tu adalah fa'il madhi yang tidak memerlukan mutaaddi. Ala kursi itu bukannya objek. Dia hanyalah sebagai keterangan. Alal kursi dan juga fi masjid ini dia bukannya maf'ul bih, tapi dia adalah keterangan tentang kedudukan saya. Saya duduk, saya berdiri. Jadi itu adalah berdiri di mana? Di masjid.
Duduk di mana? Duduk di atas kursi. Atas kursi itu bukannya maf'ulun bih, tapi dia adalah sebagai keterangan. Penjelasan. Keterangan, penjelasan. Bukan duduk. Okey, beralih kita pada muta'addi. Yang tadi ya apa? Lazim. Lazim. Fa'il lazim. Fa'il lazim, fa'il yang tidak ada maf'ulun bih ataupun yang tidak memerlukan maf'ulun bih. Manakala fa'il muta'addi, fa'il yang memerlukan muta'addi, yang memerlukan objek. Objek. Contohnya macam kitab. Kataba, dia telah menulis. Ataupun akala, dia telah makan. Jadi apabila dia telah tulis dan juga dia telah makan, maka perkataan kataba dan akala itu adalah fa'il muta'addi. Fa'il yang memerlukan penyambut. Dia telah makan. Soalannya ini tak lengkap ni. Sebab makan apa? Kalau sebenarnya dia telah makan nasi bagi contoh, baru lengkap. Sebab nasi itu adalah muta'addi. Kataba dia telah menulis. Kalau menulis saja itu tak lengkap. Kataan tu tak lengkap. Sebab dia fa'il memerlukan penyambut. Kena ada penyambutnya. Penyambut kitaban. Kataba kitaban. Dia telah menulis apa? Kitab. Kitab tu adalah maf'ulun bih. Jadi kalau kataba je ayat itu belum lengkap. Nak lengkapkan dia kena letak muta'addi dia. Muta'addi dia apa? Menulis kitab. Kataba kitaban. Kitaban tu adalah maf'ulun bih dia. Baru ayat tu lengkap. Kalau tak ada kitaban tu, dia tak lengkap lah. Itu yang kita namakan fa'il muta'addi. Fa'il yang memerlukan penyambut. Apabila penyambut, kita kena bagi penyambut dia. Bila kita membuat kalimat katab tu mana saya. Tu ni saya telah menulis. Bila fa'il pembuat di hujung, itu fa'il madhi. Katab tu maknanya itu fa'il madhi. Sebabnya dia punya pembuatnya di hujung. Tapi kalau fa'il mudhari' ya tubu. Ya tu adalah dia. Pembuatlah tu. Dia tu pembuat. Kalau pembuat tu di depan, maka itu adalah fa'il mudhari'. Kalau pembuat itu di hujung, itu adalah fa'il madhi. Katab tu fa'il madhi. Ya tubu fa'il mudhari'. Sebab pembuatnya di depan. Yak tubu. Yak tubu itu adalah fa'il madhi. Jadi dia di depan. Jadi saya telah menulis. Kalau akal tu saya telah makan. Maka secara umum kalimat ini masih memerlukan objek. Saya telah makan. Makan apa? Aruz, makan nasi. Kitab. Katab tu apa? Kitab tu risalah. Saya telah menulis risalah. Baru lengkap. Kalau saya telah menulis saja tak lengkap. Sebab dia memerlukan muta'addi. Muta'addi itu penyambut dia. Jadi, apa yang ditulis, apa yang dimakan, apa yang tulis. Sehingga kita perlu menambah objeknya di belakang. Contoh macam, katab risalata. Saya telah menulis surat. Katab tu fa'il madhi. Siapa yang buat? Saya. Apa yang kita buat? Iaitu menulis apa? Menulis risalah. Risalata. Ada ta tu bagi hatat. Sebab apa ta bagi hatat? Sebab dia maf'ulun bih. Jadi saya telah menulis apa? Menulis risalah. Kalau risalah saja tak betul lagi. Kena risalata. Ta tu bagi hatat kerana dia maf'ulun bih. Di setiap maf'ulun bih. Maf'ulun ni banyak. Ada maf'ulun bih, ada maf'ulun fiha, ada maf'ulun adalih dan sebagainya. Ada banyak. Jadi oleh kerana itu ada datang lagi. Mana datang ini? Handphone. Handphone. Jadi katab tu rasa alata
maknanya saya telah menulis surat. Mana surat itu adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu dibaris dengan baris atas, iaitu ta ni. Ta ujung tu baris atas. Itu menunjukkan dia maf'ulun bih. Kalau kita kata katab tu risalatu, alah, tak betul. Tak betul baris. Jadi kalau risalatu tu maknanya bukan maf'ulun bih. Maf'ulun bih mesti baris atas. Jadi katab tu rasalata, barulah betul. Kemudian kalimat akal tu samaka. Saya telah makan ikan. Samaka. Ada juga orang dia silap beri makna ka ni dikata awak. Jadi saya telah makan ikan awak. Bukan. Ini ija ikan. Sin, min, kaf tu sama. Samakun ikan. Jadi apabila samakun ini, kalau tak ada dia punya sebab kenapa dia berubah tarikh. Oleh kerana dia jadi maf'ulun bih, maka kaf ni kena bariskan dengan atas. Jadi akal tu samaka, jadi maknanya saya telah makan ikan. Kaf baris atas ni bukan awak. Kaf ni adalah baris ijaan ikan. Berbaris atas kerana dia adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih kan benda yang telah kena makan, iaitu ikan. Jadi samaka. Samaka adalah ikan. Kalau tak ada al, jadi kita kena tulis samaka. Ka ni panjang. Ka ni bagi dua, kemudian tambah alif. Samaka. Katalah tak ada alif lam di sini. Akal tu samaka. Kah ni bagi dua, kemudian tambah alif. Jadi samaka. Tapi oleh kerana ada alif lam depannya, samaka saja. Tak ada tak panjang. Tak ada tanwin. Jadi dengan tambahan sebagai surat di atas ini dan juga ikan, barulah dua kalimah ini menjadi sama. Menjadi sempurna. Barulah dia menjadi ayat. Kalau tidak, ayat tak lengkap. Jadi itulah peranan muta'addi. Peranan maf'ulun bih. Apakah fa'il lazim dan fa'il muta'addi memiliki ciri-ciri khusus sehingga boleh dibezakan? Secara tulisan tidak ada bentuk tulisan khusus untuk lazim dan muta'addi. Pertama, kita perlu mengetahui makna daripada fa'il tersebut. Setelah itu, barulah menggunakan kebiasaan kita, apakah kata tersebut memerlukan objek ataupun tidak. Jadi kita kena perlu tahu makna fa'il dulu. Baru kita dapat tahu dia perlu objek ke ataupun dia tak perlukan objek. Yang tak perlukan objek tu kebiasaannya adalah sifat. Yang memerlukan objek yang bukan sifat. Sifat tu ia memerlukan muta'addi. Itu yang berbeza dia. Jadi fa'il aktif dan fa'il pasif atau fa'il maklum dan fa'il majhul itu ditinjau dari segi ditinjau daripada aktif dan pasif. Fa'il ni fa'il maklum. Fa'il maklum adalah fa'il adalah kata kerja yang aktif. Kata kerja macam mana? Dan lagi satu fa'il majhul. Majhul ni maknanya daripada jahil. Perkataan jahil. Jahil makna apa? Jahil maknanya tak tahu. Apa yang tak tahu di situ? Yang tak tahu di situ ialah fa'il. Di perkataan yang tidak ada makna fa'il di dalamnya. Tapi ada makna maf'ulun bih. Fa'il majhul, fa'il yang tidak ada pembuat. Tapi yang nampak di dalam perkataan itu adalah yang kena buat. Itu yang dikatakan fa'il majhul. Jadi perubahan daripada kata aktif kepada kata pasif ada rumusnya. Misalnya, menolong itu adalah fa'il aktif. Fa'il pasif adalah dia punya maksud dia ditolong. Kalau menolong tu makna aktif, ditolong tu maknanya pasif. Okey. Melihat, dia telah melihat. Itu adalah pasif. Itu adalah aktif. Manakala dilihat, dia telah dilihat, itu adalah majhul. Ataupun
ataupun kita panggil dia pasif. Pasif dan aktif. Jadi pasif tu maknanya adalah maklum, manakala majhul adalah makna itu pasif. Jadi kalau pukul, dia telah memukul. Dia telah dipukul. Memukul tu fa'il maklum, dipukul tu fa'il pasif ataupun majhul. Dia telah membersihkan. Dia telah dibersihkan. Kalau membersihkan itu maknanya maklum, dan kalau dibersihkan maknanya adalah majhul. Contoh penggunaan kata aktif dan kata pasif sebagai mana seperti ini. Daraba Zaidun Bakran, maknanya Zaid telah memukul Bakar. Kalau kita nak ubah ayat itu kepada pasif, duriba Bakrun. Jadi di sini Bakrun mulanya fa'il adalah maf'ulun bih. Di sini dia jadi naik fa'il. Naik fa'ilnya berbaris dhammah. Baris dhammah. Jadi duriba. Setelah sini daraba. Apabila pasif je, duriba Bakrun. Jadi duriba adalah fa'il yang pasif atau majhul. Bakrun adalah sebelumnya dia sebagai maf'ulun bih, tetapi apabila kita tukar pada pasif ni, dia sudah menjadi naik fa'il. Naik fa'il berbaris dhammah. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam kaedah bahasa Arab, kalimah pasif tidak boleh muncul. Tidak boleh disebutkan di dalam kataan fa'il dia. Kerana fungsi kalimah pasif dalam bahasa Arab adalah untuk menyembunyikan pelaku dia. Saja nak sembunyikan. Kerana apa? Boleh jadi tiga sebab. Yang pertamanya, pelaku dia, fa'il dia sudah diketahui. Atau pelakunya memang tidak diketahui. Baju baru. Cucu tanya. Jadi yang pertamanya kerana fa'il dia sudah diketahui. Yang kedua, memang fa'il dia tidak diketahui. Dan yang ketiganya, sahaja disembunyikan fa'il dia. Sebab itu digunakan perkataan fa'il pasif ataupun majhul. Kerana yang pertama dah tahu, tak sebut pun orang tahu. Yang kedua tu memang dia tak tahu. Dan yang ketiganya kerana sengaja disembunyikan atas sebab-sebab tertentu. Sebab selamatan ke, sebab tak hendak menjadi sebagai memfitnah ke, ataupun dan seumpamanya lah. Itu dia antara sebab kenapa digunakan perkataan pasif ataupun perkataan majhul. Berbeza dengan bahasa kita di mana kita masih boleh menyebut pelakunya. Dalam bahasa kita boleh katalah Bakar dipukul oleh Hindun sebagai contoh. Jadi boleh sebut dua-dua. Tapi dalam bahasa Arab hanya disebut yang kena pukul saja. Tak disebut orang yang memukul oleh Zaid. Itu maknanya fa'il majhul. Dalam bahasa Arab, kita hanya boleh mengatakan Bakar telah dipukul. Siapa yang mukul? Tak tahu. Sebab apa tak tahu? Sebab saja tak nak beritahu. Atau sebab memang tak tahu. Atau sebab ada sebab-sebab lain tak nak dikatakan sebagai riba, sebagai mengumpat dan sebagainya. Jadi tanpa menjelaskan siapa yang memukul. Bila kita ingin menyebut pelakunya, maka wajib menggunakan kalimah maf'ul, maklum, ataupun kalimah yang aktif. Jadi kaedah fa'il maklum dan kaedah majhul, fa'il yang biasanya berubah ke bentuk majhul hanya fa'il yang muta'addi. Fa'il majhul hanya boleh dibuat kepada perkataan-perkataan yang bukan daripada bab yang kelima, sulasi mujarrad, ataupun bukan perkataan lazim, bukan fa'il lazim. Hanya fa'il yang memerlukan muta'addi saja yang boleh dibuat perkataan fa'il majhul. Adapun fa'il lazim tidak perlu berubah ke bentuk majhul kerana dia tidak memiliki objek, sehingga tidak boleh diubah kepada bentuk pasif. Jadi fa'il yang dalam bab 5
Bab 5 sulasi mujarad tidak boleh ditukar kepada fa'il majhul. Kerana fa'il tersebut adalah berbentuk sifat. Dan sifat tidak ada dia punya maf'ulun bih. Okey? Jadi rumusnya fa'il maklum ke fa'il majhul adalah seperti berikut. Satu, rumus fa'il muta'addi, huruf pertama didomahkan. Dan satu huruf sebelum huruf akhir dikasrahkan. Maknanya kalau fa'ala nak jadikan dia punya muta'addi dia, nak jadikan dia punya apa? Fa'il madhi didomahkan, nak tukar kepada majhul dia, maka domahkan dia punya huruf yang pertama daripada fa'ala tadi dia fu. Fa'ala nak majhul dia jadi fu'ila. Jadi baris bawahkan sebelum akhir. Satu huruf sebelum akhir itu dibaris bawahkan, dikasrahkan. Daripada fa'ala jadi fu'ila. Rumusan untuk mudhari' dia, huruf pertama didomahkan dan satu huruf sebelum akhir difathahkan. Jadi fa'ala yaf'alu, bila kita nak buat fa'il mudhari' dia, fu'ila. Fu'ila yaf'ilu. Dikasrahkan, difathahkan. Fu'ila, fa'ala yaf'alu, fu'ila yaf'alu. Yuf'alu, difathahkan. Jadi satu huruf sebelum akhir difathahkan, itu untuk fa'il madhi, fa'il mudhari'. Manakala fa'il madhi dikasrahkan. Domahkan huruf yang pertama iaitu fa, jadi fu, kemudian satu huruf sebelum akhir kasrahkan. Jadi fu'ila. Manakala mudhari' dia yaf'alu, yaf'ulu, jadi sini jadi yuf'ala. Yuf'ala. Okey? Boleh? Ini kena refer baliklah. Tapi maknanya dia punya rumusan dia, huruf yang pertama didomahkan untuk fa'il madhi dan dikasrahkan sebelum akhir untuk fa'il madhi. Manakala fa'il mudhari' didomahkan huruf yang pertama dan kemudian difathahkan huruf sebelum akhir. Jadi yuf'ala daripada fu'ila. Fu'ila yuf'ala. Jadi itulah beza dia, rumus madhi dia dan rumus mudhari' dia. Mudhari' dia berbaris atas, huruf sebelum akhir, kemudian madhi dia berbaris bawah sebelum akhir. Itu je dia punya T dia. Dapat yang itu kita fahamlah maksud dia. Okey? Sebagai contoh di sini, perhatikan label ini. Kalau fa'il maklum, qatala. Qatala, makna qaf baris atas, ta baris atas, lam baris atas. Madhi dia, mudhari' dia, yaqtulu. Yaqtulu, makna ya tu baris atas, ta tu baris dhamma. Yaqtulu. Apabila majhul, dia jadi kutila. Daripada katala jadi kutila. Kemudian fa'il mudhari' dia yuqtalu. Di sini ta dia baris atas, yang ini ta dia, di sini ta dia baris dhamma, dan sini baris atas. Pada bab kutala yuqtilu. Kutala makna telah bunuh, sedang membunuh. Kutila dia telah dibunuh, yuqtila dia sedang dibunuh. Jadi bab yang pertama ini bab qatala yaqtulu, dia punya ni jadinya kutila yuqtalu. Manakala bab daraba yadribu, ra baris bawah. Apabila ra baris bawah, kita mudhari'kan dia, mudhami' majhul dia jadi duriba. Daripada daraba jadi duriba. Manakala dia punya mudhari' ni yudrabu. Ra ini baris bawah, ra ini baris atas. Baris atas ni menunjukkan dia majhul mudhari'. Manakala fataha yaftahu, ta ni baris atas, fa ni baris atas, ya ni baris atas. Bila kita jadikan majhul jadi futiha. Futiha mudhari' dia yuftahu, ta ni baris atas. Sedangkan ta ini baris bawah.
Ketika madi dia bagi bawah, tapi ini dia bagi atas. Sebab dalam bab yang ketiga. Tak sama bab pertama, bab kedua dan bab ketiga. Bab yang keempat, alima ya'lamu. Alima ya'lamu, apabila kita majhulkan dia, ulima. Ulima, dia punya mudhari' dia, yu'lamu. Yu'lamu maknanya dia diberi ketahui. Ulima, dia diketahuikan, dia dimaklumkan. Yu'limu, dia sedang dimaklumkan. Jadi ain lam mim bagi bawah, apabila mudhari' dia ya'lamu, apabila kita jadikan dia fa'il majhul ulima, dan apabila dia punya mudhari' dia yu'lam, yu'lamu. Jadi tolong perhatikan baris huruf satu terakhir. Yang ini bagi atas, ini semua bagi atas. Apabila majhul dia, mudhari' dia semua bagi atas. Ta, ra, ta, lam ni semua bagi atas. Tetapi ketika dia maklum, qatala yuqtulu. Beza dia punya baris dia. Ini baris mengikut bab berapa, yang ini tak ikut bab. Dia sentiasa bagi atas. Satu huruf sebelum akhir sentiasa bagi atas. Ta ke, ra ke, ta ke, lam ke, sentiasa bagi atas kalau dia fa'il majhul. Okay? Yang ini kita telah bincang kira bab yang terakhir sebelum kita habislah. Kemudian ada pula fa'il berdasar kepada penyusunan huruf sahih dan mu'attal. Mu'attal ataupun mu'attal ataupun huruf sakit. Jadi huruf mu'attal ni kita dah habis berapa muka surat ni? 16 muka surat. Sebelum kita teruskan, ada persoalan? Banyaklah. Banyak dah kita bincang dah. 16 muka surat. Sebelum kita teruskan, ada persoalan? Ada yang tak berapa jelas ni. Tapi ini masih lagi dalam peringkat mengulang kaji yang lepas je. Mengulang kaji. Jadi, kalau ada persoalan, timbulkanlah. Kita boleh bincang. Kalau tak ada, time kita dah pukul 11. Tuan-tuan nak 11 dah Ustaz. tuan-tuan nak teruskan, saya boleh insya-Allah. Kalau masing-masing ada urusan dan sebagainya, kita berhentilah. Okeylah. Jadi, macam mana? Boleh boleh tuan-tuan. Itu Ustaz Raya. Okeylah. Kita Okeylah. kita- Lepas tu ada mortal tu kan susah tu Ustaz. jadi kita berhenti di sini dululah. Okey. Sebelum kita berhenti, ada persoalan, ada benda yang ya walaupun mengulang tapi banyak yang terlupa. Bolehlah kita boleh bincang. Kalau ada, silakan. Naib fa'il Ustaz. Ya, Naib fa'il ni disamakan juga dengan fa'il maklum ke? naik fa'il ni Naib fa'il. Apa yang gunakan perkataan naib fa'il tadi? hanya wujud apabila kita menggunakan fa'il majhul. Itu je lah. Itu je lah. Okeylah. Dan mana naib fa'ilnya asalnya adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih pada fa'il maklum. Maklum. Pada fa'il majhul, maf'ulun bih tadi jadi naib fa'il. Naib fa'il. Maknanya orang yang kena buat. Orang yang kena buat tu dipanggil naib fa'il. Tak tunjukkan dia adalah fa'il majhul. Masyhur. Jadi naib fa'il hanya ada fa'il pada fa'il majhul. Okey. Dia tidak ada pada fa'il maklum. Okey. Fa'il maklum kita panggil dia maf'ulun bih. Pada fa'il majhul kita panggil dia naib. Naib. Okey. Maf'ulun bih baris atas, naib fa'il berbaris dhammah. Itu kena ingat. Itu je lah. Maf'ulun bih mesti baris atas. Manakala naib fa'il mesti berbaris dhammah. Okey. Okey? Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada persoalan lain? Ada benda yang nak dibangkitkan? Kalau ada lah. Sebelum kita tutup ni, kita bolehlah bincang-bincang dulu kalau ada. Kalau tak ada, insya-Allah kita berhenti di sini dulu. Okey. Maklum. Okey Ustaz. Kalau tak ada apa-apa, kita berhenti sini dulu lah, insya-Allah. Okey.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa amilus solihat. Wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ya Allah, segala puji hanya bagimu ya Allah. Kami sentiasa memujimu ya Allah. Kami meminta pertolongan dan meminta keampunanmu ya Allah. Dan kami berlindung denganmu ya Allah daripada kejahatan diri kami sendiri dan daripada keburukan amalan kami. Barang siapa yang engkau beri petunjuk ya Allah, tiada siapa yang dapat menyesatkan kami. Dan barang siapa yang disesatkan, tiada siapa yang boleh memberi petunjuk. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran ke atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai banyaknya. Jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur atas nikmat-Mu yang melimpah ruah yang telah Engkau kurniakan kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Karim. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini sangat ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi menjadikan kami ini sebagai hamba-hamba-Mu yang Kau redai. Justru itu berkatilah, rahmatilah perhimpunan kami ini, kurniakanlah pada kami ilmu-ilmu-Mu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima, mudah menghayati dan mudah mengamalkan ilmu-ilmu yang telah Engkau kurniakan kepada kami. Allahumma fir lana dzunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Qabbalallahu minkum. Minkum taqabbal ya Karim. Alhamdulillah. InsyaAllah kita jumpa pada 26 hari bulan insyaAllah. Itu untuk yang ke-51 Ustaz. 51. Okey, okey. Maknanya bulan ni, hari ni dan 2 hari lagi. Harinya 26 dengan 29. 29. Maknanya sepatutnya 29 lah. Tapi oleh kerana kita ada 3 hari, kita nak jadikan 3 hari, jadikan 26 tu sebagai hari yang ketiga. Okey. 22 hari ni dan 26 tengah minggu ni dan 29 hari Ahad depan. Okey. Jadi sebelum Ahad depan ada satu lagi kuliah kita pada 26 hari bulan. Nanti saya akan hantar dalam WhatsApp peringatan bahawa kita ada kelas pada 26 hari bulan. InsyaAllah. Okey Ustaz. Terima kasih. So, insyaAllah jumpa minggu hadapan. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Hari Khamis depan.